الحمد لله رب العالمين وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع الانتفاع والإفادة الاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين. Jadi alhamdulillah, insyaAllah kita sambung kitab Alamatul Qiyamah Ad-Durrun Nafi'ah fi Ashratis Sa'ah. Kita sambung kitab ni pada muka surat 5. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى مشايخنا وعلمائنا وأولياء الله الصالحين ووالدينا وأصحاب الحقوق علينا أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Sambungan tambih peringatan bermula alim ulama yang tidak memberi ketahui mereka itu akan kaum muslimin yang awam akan segala hukum-hukum agama dan juga alamat kiamat. Ini makna peringatan daripada pengarang kitab ni, Syekh Uthman Jalaluddin, bahawa riwayat orang alim ulama orang yang ada ilmu agama yang tidak beri peringatan berkenaan dengan hukum hakam agama, tidak menerangkan berkenaan hukum hakam agama, dan juga termasuklah perkara-perkara yang berlaku sebelum kiamat, tanda-tanda kiamat, alamat-alamat kiamat, supaya menarik mereka itu kepada jalan akhirat, supaya kaum muslimin, umat Islam ni dekat kepada agama, dekat kepada akhirat, tahu berkenaan dengan hukum hakam agama, mengamalkan ajaran agama, tahu berkenaan dengan alamat-alamat kiamat, nescaya kena soal mereka itu di akhirat. Jadi orang yang ada ilmu yang mana mereka tidak menerangkan berkenaan dengan hukum hakam agama, termasuk kau berkenaan dengan kiamat dan sebagainya, mereka ini akan disoal di akhirat, ditanya oleh Allah Ta'ala ilmu yang kita ada. Sebagaimana satu hadis Nabi SAW, tidak berganjok seseorang itu di akhirat kecuali akan ditanya berkenaan 4 perkara, berkenaan dengan rezeki yang kita dapat, mari mana rezeki itu dan ke mana kita belanja rezeki itu. Yang kedua berkenaan dengan usia kita daripada kita balik sampailah kita mati, apa hak kita buat. Yang ketiga berkenaan dengan ilmu kita ni Allah Ta'ala beri, apa yang kita buat, setakat mana hak kita amal, dan kalau alim ulama setakat mana hak dia terai kepada umat, setakat mana hak dia ajar kepada umat, setakat mana hak dia beri peringatan kepada umat. Itu berkenaan dengan alim ulama, juga disoal oleh Allah Ta'ala berkenaan ilmu hak dia ada. Kemudian nescaya kena soal mereka itu di akhirat, di hadapan Tuhan Rabbul Jalil. Di hadapan ni dengan makna di mahkamah, di pada mahsyar bila bermula hisab. Walaupun zahir orang yang ada ilmu ni, dia tak katalah dia tak buat maksiat, tapi dengan ilmu hak dia tu, dia tidak ajar kepada umat, dia tidak terai kepada umat, tetap dia kena soal di akhirat. Yang tidak kuasa ditanggung di atas jawabnya, maknanya tak mampu. Bila kita Allah Ta'ala beri ilmu, kita tidak terai kepada umat, kita tidak ajar, kita tidak terai kepada umat, jadi hak ni tidak mampu untuk kita jawab kalau Allah Ta'ala tanya. Kerana mereka ni ada ilmu lebih daripada orang lain. Orang lain ilmu sekadar lepas fardu ain, sekadar boleh kita sembahyang hak wajib, kita buat perkara wajib, dan juga kita boleh buat perkara sunat. Tapi alim ulama ni dia bukan sekadar tu, dia ilmu dia tu Allah Ta'ala beri lebih lagi. Untuk apa? Untuk dia ajar kepada umat berkenaan dengan agama, royak kepada umat berkenaan dengan perkara kiamat dan sebagainya. Kerana taksir mereka itu kena cuai. Jadi bukan semata-mata kita ada ilmu ni
Allah Ta'ala jadikan kita, kalau Allah Ta'ala jadikan kita orang berilmu ni bukan sekadar untuk kita amal saja, bahkan kena terai kepada umat. Walhal mereka itu alim ulama memegang jawatan agama daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa makna memegang jawatan agama? Dengan makna amanah. Kita bila kita belajar agama dapat gelar ustaz, dapat gelar guru agama dan sebagainya, bukan semata-mata gelar, bahkan amanah daripada Allah Ta'ala. Amanah daripada Allah Ta'ala untuk kita jaga gelar itu, untuk kita menunaikan hak-hak yang ada yang Allah Ta'ala beri. Jadi bukan semata-mata kita ada gelar ulama, kita ada gelar ustaz dan sebagainya, guru agama dan sebagainya. Kena ingat itu adalah amanah daripada Allah Ta'ala untuk kita ajar kepada umat dan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga menjadi penyambung kepada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam satu hadis Rasulullah ayat al-ulama'u warathatul anbiya. Alim ulama, orang yang ada ilmu agama ni mewarisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nabi-nabi ni dia tidak mewariskan harta. Bukan harta yang Nabi wariskan kepada umat dia, tidak. Tetapi wa innama yuwarithul ilm. Nabi-nabi ni dia mewariskan ilmu agama, termasuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang mendapat ilmu agama ni, diberi ilmu agama oleh Allah Taala, itulah kelebihan hak besar Nabi wayak. Kemudian maka jikalau memberi ketahui oleh mereka itu akan kaum muslimin yang awam akan yang mereka itu. Jadi orang yang diberi tanggungjawab ilmu agama oleh Allah Taala ni, kemudian memberitahu, menerangkan kepada kaum muslimin yang awam, orang-orang awam akan yang demikian itu, berkenaan dengan ilmu agama, berkenaan dengan tanda-tanda kiamat dan sebagainya, maka mungkar oleh mereka itu awam, yakni tidak percaya mereka itu. Maknanya jika tidak percaya berkenaan dengan ilmu agama, maka terlepas mereka itu alim ulama daripada soalan di akhirat. Dengan makna lepas tanggungjawab. Nabi sendiri tidak paksa orang masuk Islam, tidak paksa. Nabi sendiri semata-mata menyampaikan ilmu agama. Wa ma 'alaika illal balagh. Allah Taala sebut pada Nabi, tidaklah kamu ni kecuali hanya menyampaikan. Hak beri hidayah bukan Nabi, bukan kita hak beri hidayah, bukan ustaz beri hidayah, semata-mata hak beri hidayah mari daripada Allah Taala. Tapi tanggungjawab amar ma'ruf nahi munkar kena ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kena ke atas umat dia, menjadi fardu kifayah. Setengah golongan memberi peringatan, setengah golongan buat amar ma'ruf nahi munkar. Yakni tidak percaya mereka itu, maka terlepas mereka itu alim ulama daripada soalan di akhirat. Maka sekalian yang tersebut ini diambil daripada khulasah Ihya Ulumuddin. Jadi Syekh Jalaluddin ni, Syekh Uthman Jalaluddin, riwayat ni ambil mana? Ambil daripada kitab Imam Ghazali Ihya Ulumuddin. Maka sekalian hadis-hadis yang jadi dalil atas sabit kiamat. Jadi segala hadis yang dicerita dalam ni hak sabit berkenaan dengan kiamat, dan di atas sabit segala alamat-alamat kiamat tu, maka telah disebutkan di dalam kitab ini akan hadis-hadis itu bersama dengan tiap-tiap alamat kiamat. Bersama dengan tiap-tiap alamat kiamat ini serta dibuangkan lafaz hadis kerana memendekkan. Jadi disebut tanda-tanda kiamat mari daripada hadis ni, cuma lafaz hadis itu tidak diriwayat. Jadi kena balik pada kitab asal, iaitu kitab Al-Isya'ah, daripada kitab Arab, kitab asal. Jadi kena rujuk sini semula. Kerana kitab Jawi yang hamba baca ni semata-mata diriwayat hadis dalam bahasa Melayu. Dia terjemuh dalam bahasa Melayu, tapi rujuknya kena tengok asal, mari mana hadis tu. Kemudian barulah kita masuk kepada tajuk seterusnya, kenyataan tarikh umur daripada nabi-nabi dan juga rasul, daripada Adam alaihi salam sehingga beranak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umur daripada nabi-nabi bermula daripada Nabi Adam sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut saing dunia kita ni, bumi kita ni berusaha berumur 4.5 bilion. Itu usia bumi kita ni. Bermula daripada tak ada, bermula daripada ada kajian saing 4.5 bilion. Kalau alam semesta ni dengan planet, dengan bintang, dengan segala apa yang ada di langit ni,
dengan planet-planet, dengan matahari, dengan bintang, dengan bulan semua ni, hak tu bilion-bilion tahun lagi. Kalau tak silap ambon 16 bilion ke 14. Makna hak bermula alam ni. Daripada teori sains dia sebut Big Bang. Makna bermula alam ni berbilion-bilion tahun. Kalau bumi ni 4.5 bilion. Kemudian manusia ni berapa tahun, berapa ribu tahun baru ada atas muka dunia ni. Kalau kita kata dinosaur ke binatang-binatang hak pupu dah, hak tu lama. Tapi manusia ni berapa ribu tahun. Setengah ulama kata lebih kurang di antara 7 hingga 8 ribu tahun. Tu usia. Nak banding dengan bumi ni 4.5 bilion tahun, usia manusia ni bermula daripada Nabi Adam sehingga sekarang kita ni tak lebih daripada 8,000 tahun. Ada juga kajian sains kata hak kaji manusia ni 40,000 tahun, 13,000 tahun, wallahu alam. Tapi kenyataan ni usia ni tu di antara usia manusia yang bermula daripada Nabi Adam sampailah kita sekarang ni, ini disokong oleh seorang profesor iaitu Syekh iaitu Syed Naqib Al-Attas. Syed Naqib ni dia ayat bahawa usia manusia ni lebih kurang 7 hingga 1000 tahun mengikut kajian dia lah. Mengikut kajian dia berkenaan usia ni lebih kurang tara tu. Maka bahawasanya di antara Nabi Adam AS dan di antara Nabi Nuh itu maka sebanyak sekadar 1100 tahun. Ni di antara Nabi Adam AS dan juga Nabi Nuh. Nabi yang kedua ikut susunnya dalam Al-Quran, Nabi Adam, Nabi Idris. Nabi Idris dulu, kemudian Nabi Nuh. Jadi di antara Nabi Adam AS sehingga dibangkitkan Nabi Nuh AS, tengah tu ada Nabi Idris, itu jarak dia 1100 tahun. Dan bahawasanya masa hidup Nabi Adam 960 tahun. 960 tahun. Ada satu kisah dalam satu hadis, usia Nabi Adam ni Allah Ta'ala beri 1000 tahun. Sini dia kata bahawasanya masa hidup Nabi Adam 960 tahun, 960 tahun tu hidup umur Nabi Adam AS. Dalam satu hadis riwayat bahawa satu ketika Allah Ta'ala tunjuk kepada Nabi Adam anak-anak dia ni, zuriat-zuriat dia, sekali dengan usia-usia, dibentangkan kepada Nabi Adam usia-usia disebut dalam hadis. Kemudian kemudian Nabi Adam ni tengok salah seorang anak dia, iaitu cucu dia, keturunan dia, Daud AS. Nabi Daud AS, dia tengok usia Nabi Daud ni 60 tahun. Kemudian dia kenal kepada Nabi Daud ni, dia tanya Allah Ta'ala, dia minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah, usia Nabi Adam ni tak boleh kau tambah lagi. Maknanya kalau di Lauh Mahfuz tu taruh tu dibentangkan kepada Nabi Adam AS berkenaan dengan anak cucu dia ni. Allah Ta'ala kata boleh nak tambah lagi, tapi kena ambil daripada usia kamu. Hak 1000 tahun tu kena ambil 40 tahun. Nabi Adam minta kepada Allah untuk tambah usia Nabi Daud ni 40 tahun. Jadi Nabi Adam setuju ambil daripada usia dia sendiri, 1000 tahun yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi Adam, beri kepada Nabi Daud, jadilah usia Nabi Daud daripada 60 tahun jadi 100 tahun. Kemudian ketika mana malaikat mau nak cabut nyawa Adam AS, Nabi Adam lupa bahawa dia kata kepada malaikat mau, bukankah aku ni, usia aku ni 1000 tahun, ada lagi 40 tahun, apa nak mari cabut dahnya? Jadi kemudian malaikat mau ayat, tidakkah kamu telah memberi usia kamu, umur kamu tu 40 tahun kepada Daud? Barulah dia teringat. Itulah makna Nabi Adam lupa bahawa satu masa dia penuh minta kepada Allah Ta'ala untuk tambah, dan ditambah daripada usia dia sendiri. Sebagaimana Nabi Adam lupa di dalam syurga, lupa berkenaan perintah Allah Ta'ala untuk tidak makan buah khuldi, untuk tidak dekat dan juga tidak makan buah khuldi tu. Jadi di atas muka dunia ni juga Nabi Adam lupa ketika mana dia nak mati, nak dicabut nyawa dia oleh malaikat maut, lupa bahawa dia telah beri usia dia 40 tahun. Jadilah usia Nabi Adam tu 960 tahun. Dan bahawasanya di antara Nabi Idris, ni Nabi yang kedua ikut susunan Nabi-Nabi dalam Al-Quran, di antara Nabi Idris dan di antara Nabi Nuh itu 1000 tahun. Jadi di antara Nabi Idris dan juga Nabi Nuh itu 1000 tahun.
Jarak di antara Nabi Idris dan juga Nabi Nuh. Dengan makna Nabi Adam dan juga Nabi Idris 100 tahun. Kerana di antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh 1100. Dengan makna Nabi Adam kepada Nabi Nuh jarak dia 100 tahun, dan juga di antara Nabi Idris dan juga Nabi Nuh 1000 tahun. Jadi pada masa tu, pada masa Nabi Nuh lah, golongan manusia ni buat berhala. Buat berhala daripada orang-orang soleh. Orang-orang soleh sampai dulu jauh dah daripada Nabi Adam, kemudian jauh dah daripada Nabi Idris, seterusnya nak sapa kepada Nabi Adam 1000 tahun. 1000 tahun di antara Nabi Idris dan juga Nabi Nuh. Pada zaman Nabi Nuh, manusia menjadikan patung-patung berhala. Patung berhala ni ambil mana? Ambil daripada orang-orang soleh. Orang-orang soleh sebelum tu mereka buat patung. Asalnya nak ingat hak ni lah tok nenek kita, hak soleh, hak beramal soleh, ingat pada Allah. Lepas satu generasi, syaitan ni mari bisik. Mari kata hak ni lah hak tok nenek kamu dulu sembuh. Hak tu jadi bermulanya patung-patung pada zaman Nabi Nuh AS, diriwayat dalam Al-Quran. Allah tadharu tak ingat dah, ada berapa nama, Ya'uth wa Ya'uq wa Nasra, Ya'uth wa Ya'uq wa Nasra, nama-nama patung berhala. Mari mana? Mari daripada orang soleh. Hak sebelum tu tok nenek mereka buat semata-mata nak ingat kepada tok nenek hak sebelum tu, hak beramal soleh, banyak beramal soleh, orang baik. Dibuat patung untuk mengingati. Akhir sekali lama satu generasi ke satu generasi, syaitan duk bisik, inilah Tuhan hak mereka dulu sembuh. Jadi bermula patung-patung pada zaman Nabi Nuh AS. Jadi jarak dia di antara Nabi Adam ke Nabi Idris 100 tahun, Nabi Idris ke Nabi Nuh hak sesak kaum dia tu 1000 tahun. 1000 tahun, jadi makna 1100 tahun bermula manusia tu sesat. Kemudian dan bahawasanya dibangkit Nabi Nuh jadi rasul di dalam masa 40 tahun. Ini kebanyakan nabi-nabi dibangkit pada usia 40 tahun, termasuk Nabi Muhammad SAW, termasuk Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh khilaf. Ini disebut oleh Ibnu Katsir dalam kitab dia Qasasul Anbiya, kisah nabi-nabi riwayat. Maknanya khilaf di antara Nabi Nuh ni dibangkit, diutus menjadi rasul pada usia 40 tahun, dan ada kata pada usia 300 tahun lebih. Ni usia zaman-zaman dulu panjang lagi, 1000 tahun lebih, 900 tahun. Dan bahawasanya dibangkit Nabi Nuh jadi rasul dalam masa 40 tahun. Dan 40 tahun ni kebanyakan rasul-rasul diutuskan menjadi rasul pada usia 40 tahun, dan juga termasuk Nabi Muhammad SAW. Ada hikmah dia. Setengah ulama dia kata bahawa usia 40 tahun ni lah usia mati. Usia mati kita manusia ni mati pada usia 40 tahun, dengan makna dengan pengalaman, dengan ilmu, dengan makrifah, dengan apa yang Allah Ta'ala beri dari segi kekuatan tubuh kita apa semua ni, mati pada usia 40 tahun kebanyakan. Kalau Nabi Isa kurang lagi, lebih kurang 30 tahun, itu Nabi Isa AS. Dan bahawasanya masa diam Nabi Nuh di dalam kaumnya 1000 tahun, hidup bersama kaum dia sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran, 1000 tahun kurang 50, dengan makna 950 tahun hidup bersama kaum dia hak beriman. Bukan setahun dua, bukan 100 tahun, bukan 200 tahun, 950 tahun hak beriman kepada Nabi Nuh AS. Tak sampai 100 orang hak naik kapal bersama Nabi Nuh tu selama dakwah Nabi Nuh 950 tahun, tak sampai 100 orang. Nak kata hidayah itu semata-mata daripada Allah. Tapi tugas nabi-nabi, tugas rasul-rasul, tugas alim ulama, tugas ustaz hanya menyampaikan ilmu agama, hanya menyampaikan dakwah. Hak semata-mata beri taufik, hak semata-mata beri hidayah, kena suruh kepada Allah Ta'ala. Dan bahawasanya hidup Nabi Nuh selepas air yang besar, air banjir yang besar yang tenggelam segala bumi dunia ini, sebanyak masanya 60 tahun. Mana selepas daripada dia tinggal kaum dia, selepas daripada banjir, hidup lagi selama 60 tahun. Dengan makna 1010 tahun. Itu usia Nabi Nuh AS. Dan bahawasanya masa hidup Nabi Nuh sebelum bangkit jadi rasul itu 355 tahun, 355. Itu khilaf ulama. Ada kata 355, ada kata
40 tahun semasa dibangkitkan menjadi rasul. Itu disebut oleh Ibnu Katsir dalam kitab dia Qasasul Anbiya, kisah nabi-nabi. Dan bahawasanya Nabi Ibrahim itu diperanakkan dia di atas awal 2000 tahun daripada Adam. Hak ni Nabi Ibrahim pula. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim. Nabi Ibrahim ni adalah tidak ada selepas keturunan Nabi Ibrahim kecuali daripada zuriat dia. Nabi-nabi selepas Nabi Ibrahim semua keturunan nabi-nabi mari daripada zuriat dia. Termasuk Nabi Muhammad SAW, termasuk nabi-nabi Bani Israel, semua tu mari daripada keturunan Nabi Ibrahim. Jadi jarak di antara Nabi Adam hingga Nabi Ibrahim tu 2000 tahun. 2000 tahun jarak dia. Yakni masa di antara Adam dan antara beranak dengan mana lahir Ibrahim itu 2000 tahun. Dan bahawa masa di antara Ibrahim dan antara Nuh. Jadi Ibrahim dengan Nuh hak sebelum tu itu 1000 tahun. Jadi 1000 tahun duduk situ. 1000 tahun. Jadi di antara Nabi Adam kepada Nabi Nuh 1100. Di antara Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim 1000 tahun, lebih kurang 2100 tahun, lebih kurang. Dan bahawasanya masa hidup Ibrahim itu usia dia 175 tahun. Ni kecil dah. Daripada Nabi Nuh 1000 tahun lebih usia dia. Bila sampai kepada Nabi Ibrahim usia dia 175 tahun. Kita nak cari usia 175 tahun tak ada dah zaman ni. Nak dekat 200 tahun. Nak cari 100 tahun pun payah dah. Nak cari 150 tu boleh kata tak ada dah. Ni makna zaman Nabi Ibrahim hidup 175 tahun. Jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi raya a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Usia umat aku ni di antara 60 hingga 70. Antara tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri usia dia 63 tahun. Nak cari orang usia 80 tahun payah dah. 90 tahun cari-cari. Kerana kita ni 30 tahun 40 tahun mari dah menyakit. Duduk dalam ekong, duduk maknanya kalau lagu tu makan sedap apa semua, marilah 30 40 tahun mari dah menyakit. 60 tahun tu tak urut dah. Dan bahawasanya masa hidup anaknya iaitu Nabi Ismail itu 130 tahun. Jadi Nabi Ibrahim 175, Nabi Ismail usia dia 130 tahun. Dan bahawasanya umur Ismail pada waktu mati bapanya Ibrahim itu 89 tahun. Jadi ketika mana Nabi Ibrahim meninggal pada usia 175 tahun, usia Nabi Ismail ni usia dia adalah 80 tahun. Dengan makna masa boleh anak Nabi Ismail tu, masa boleh anak lebih kurang usia dia 95 tahun. 95 tahun Allah Ta'ala beri anak kepada Nabi Ibrahim dalam keadaan usia dia tua. Dia minta anak, dia nak sangat anak Nabi Ibrahim, minta kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri anak kepada Nabi Ibrahim iaitu Nabi Ismail pada usia dia 95 tahun. Kerana ketika mana 175 kita tolak 80 usia Nabi Ismail semasa ayah dia wafat, Nabi Ibrahim wafat, usia dia 80 tahun. Dengan makna usia Nabi Ibrahim ketika mana Nabi Ismail beranak, Nabi Ismail lahir 95 tahun. Kalau kita dari segi adat mustahil orang 95 boleh lagi ada anak. Jadi ni tidak, ini rasul-rasul Allah Ta'ala beri mukjizat kelebihan kepada mereka. Dan bahawasanya masa hidup anaknya itu Nabi Ismail 130 tahun. Kurang dah daripada 175 jadi 130 tahun. Dan bahawasanya umur Ismail pada waktu mati bapanya Ibrahim itu 89 tahun. 89 tahun. Bukan 80 tahun, 89 tahun. Jadi lebih kurang maknanya usia lanjut dah, usia 80 lebih. Dan bahawasanya diperanakkan Ishak saudara Ismail itu selepas daripada diperanakkan Ismail dengan sekadar 14 tahun. Jadi ini beza di antara usia Nabi Ismail dan juga Nabi Ishak. Nabi Ismail daripada mak dia iaitu Hajar. Hajar ni pemberian daripada Raja Mesir. Satu ketika Nabi Ibrahim bila dia pergi berdakwah di Mesir,
Raja Mesir pada ketika tu menghadiahkan kepada Nabi Ibrahim. Pada ketika tu Sarah isteri dia tak ada anak. Jadi dihadiahkan hamba perempuan nama Hajar, yang mana Ibrahim menjadikan Hajar ini sebagai isteri, dan juga boleh anak daripada Hajar ini iaitu Nabi Ismail AS. Orang Yahudi dia tidak mengaku bahawa Hajar ini isteri Nabi Ibrahim. Dia mengatakan bahawa Hajar ini adalah hamba. Maknanya anak itu bukan anak sah tarah. Sebab tu dia tidak mengaku Nabi Ismail dan juga keturunan Nabi Ismail atau Nabi Muhammad SAW daripada Ibrahim. Maknanya Nabi daripada Ibrahim. Kerana mereka mengatakan bahawa Hajar ini adalah hamba. Maknanya bukan status isteri dok, tapi semata-mata hamba. Dia tidak mengaku hal ini. Sebab tu orang Bani Israel ni dia ta'assub sangat kepada golongan dia, sehingga dia tidak menerima kenabian kerasulan Nabi Muhammad SAW daripada bangsa Arab. Kemudian dan diperanakkan Ishak saudara Ismail itu selepas daripada peranakkan Ismail dengan sekadar 14 tahun. Dan juga kuasa Allah Ta'ala 14 tahun selepas tu, dalam keadaan Nabi Ibrahim tua, sangat-sangat tua, 90 tahun lebih. Dan juga begitu juga isteri dia Sarah, sebelum tu tak ada anak, tak boleh anak, Allah Ta'ala beri anak, iaitu Nabi Ishak. Jadi sebab itulah kita pergi Mekah apa semua, ini daripada kisah Hajar, dengan mana Hajar dibawa oleh Nabi Ibrahim pergi ke Mekah dengan Hajar, dengan kisah Zam-Zam apa semua, sa'i kita, segala amal ibadah kita berkait dengan Hajar, dan juga berkait dengan Ismail AS. Kisah daripada Nabi-Nabi ini. Begitu juga kita duk baca tahiyat tu, balik kepada kita selawat tu, Allahumma salli ala Muhammad ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Kerana tak ada Nabi-Nabi selepas Nabi Ibrahim tu, kecuali mari daripada zuriyat Nabi Ibrahim. Dan juga amal ibadah kita ni, kita di Mekah apa semua juga berkait dengan Nabi Ibrahim. Kemudian dan bahawasanya masa hidup Ishak itu 180 tahun. Ni lama juga ikut Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim 175, Nabi Ishak 180 tahun. 180 tahun. Dan bahawasanya masa hidup Yaqub bin Ishak. Ni anak kepada Nabi Ishak, Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ni lah digelar sebagai Israel. Kalau kita sebut Israel itu adalah gelaran nama lain daripada Nabi Yaqub. Israel dengan makna Isra dengan makna hamba, dengan makna Allah. Bahkan ada ulama hadis, ada seorang ulama hadis zaman-zaman dulu nama dia Israel. Kerana makna Israel itu Abdullah, sama dengan makna Abdullah, ada nama Israel. Bila kita sebut Bani Israel, Bani dengan makna anak-anak Israel. Apa makna anak-anak Israel? Anak-anak kepada Nabi Yaqub. 12 orang anak Nabi Yaqub itulah keturunan Bani Israel, keturunan Yahudi sekarang ni. Diperanakkan kemudian hidup Ishak itu 180 tahun. Dan bahawasanya masa hidup Yaqub bin Ishak itu 140. Jadi Nabi Ishak 180, Nabi Ibrahim 175, Nabi Ismail tadi 130, dan juga Nabi Yaqub 147 tahun. 147 tahun. Lama, lebih daripada 100 tahun. Dan bahawasanya masa hidup Nabi Yusuf bin Yaqub itu 120 tahun. Lama juga, 120 tahun. Dan bahawasanya masa di antara Nabi Yusuf dan di antara Nabi Musa. Jadi Nabi Yusuf dulu, Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Kemudian Nabi Musa diturunkan kitab Taurat, dan kitab Taurat dipegang oleh orang Yahudi sekarang ini. Orang Yahudi berpegang kepada kitab Taurat, tapi kitab Taurat hak diseleweng. Kitab Taurat hak diseleweng oleh mereka itu daripada asal dia kitab Nabi Musa AS. Jadi jarak di antara Nabi Musa itu 400 tahun. Jadi Nabi Yusuf nak sapa kepada Nabi Musa, keturunan daripada Nabi Yaqub ni 400 tahun situ. Dan bahawasa masa di antara Musa dan di antara Ibrahim itu 560 tahun. Jadi naik lagi. Kalau di antara Nabi Musa nak sapa kepada Nabi Ibrahim, kalau Nabi Yusuf tadi 400 tahun. Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Jadi Nabi Musa nak sapa kepada Nabi Ibrahim 560 tahun.
Dan bahawasanya masa hidup Nabi Musa itu 120 tahun. Nabi Musa usia dia 120 tahun. Dan bahawasanya masa Nabi Musa dan di antara Nabi Daud itu 590 tahun. Hak ni nabi-nabi hak dimasyhurkan oleh golongan Yahudi. Dia mengangkat Nabi Daud, David. Dia mengangkat Nabi Sulaiman, Solomon. Dia bangga kepada Nabi Sulaiman, bangga kepada Nabi Daud. Dan Nabi Sulaiman ni lah hak dia buat sekarang ni, hak duk gali tanah apa semua, nak cari kesel-kesel daripada haikal, daripada bangunan, daripada kerajaan Nabi Sulaiman AS. Kerana dia kata inilah dulu tempat ni adalah milik orang Yahudi. Sebab tu dia berani lagu tu, kerana dia kata tanah ni tanah asal orang Yahudi, bukan tanah milik Palestin tu. Maknanya dia kira hak zaman dulu. Dia rapah kerana hak ni tanah milik dia. Kalau orang Islam tu dalam video-video dia rapah lagu tu je, kerana dia kata hak ni asal daripada Nabi Sulaiman, hak penuh kereta ini semua milik Nabi Sulaiman, ini semua milik Yahudi. Mana ikut dia. Kita tak ada, kita dalam agama kita tak ada mudah-mudah lagu tu. Royak hak ni milik tok nenek aku dulu duduk sini. Mana boleh lagu tu, tak boleh buat kira hak zaman 2000 tahun 3000 tahun dulu, mana boleh buat kira lagu tu. Jadi hak ni itulah Yahudi. Dia bangga dengan Nabi Sulaiman, bangga dengan Nabi Daud. Sedangkan nabi-nabi ni masuk syurga, mereka kekal dalam neraka. Mana tok nenek keturunan nabi-nabi. Kita mana ada, kita orang biasa ni mana ada tok nenek kita keturunan nabi-nabi. Tapi mereka ni walaupun keturunan nabi-nabi, tapi bila jahil kepada agama, tak ikut ajaran agama, maknanya menentang apa yang dibawa, hakikatnya dibawa oleh nabi-nabi, dibawa oleh rasul-rasul, walaupun mereka ni keturunan rasul-rasul. Dan di antara Ibrahim 560 tahun, dan bahawasanya masa hidup Nabi Musa itu 120 tahun, dan bahawasanya masa Nabi Musa dan di antara Nabi Daud itu 590 tahun. Ni di antara Nabi Musa dan juga Nabi Daud. Musa dengan Daud, Nabi Musa dulu, kemudian Nabi Daud, Nabi Sulaiman, iaitu 599 tahun. Dan bahasanya masa hidup Nabi Daud itu 100 tahun. Ini hidup Nabi Daud 100 tahun, ayah kepada Nabi Sulaiman. Dan bahawasanya masa hidup Nabi Sulaiman dan Daud itu 50 tahun. Dan masa hidup Nabi Sulaiman bin Daud itu 50 tahun lebih sedikit. Jadi Nabi Daud tadi 100 tahun. Asal dia di Lauh Mahfuz usia dia 90 tahun. Lepas tu diberi tambah, diminta oleh Allah Ta'ala, oleh Nabi Adam, suruh tambah usia Nabi Daud ni jadi 100 tahun. Jadi usia dia 100 tahun. Anak dia Nabi Sulaiman 50 tahun lebih sedikit. Dan ketika mana Nabi Sulaiman ni Allah Ta'ala beri kerajaan kepada dia, kuasa kepada dia yang tidak diberi oleh raja-raja Nabi-Nabi sebelum tu. Menguasai angin, ikut nak pergi mana guna angin. Boleh kecek dengan binatang, boleh kecek dengan burung, boleh kecek dengan semut. Lepas tu boleh perintah jin. Jin nak buat gapo boleh buat. Tapi ketika mana Nabi Sulaiman wafat, dia duduk di singgasana dia, duduk di kursi dia, pegang tokak. Pegang tokak, tengok jin-jin dua hijau. Tengok jin je dua hijau. Jin-jin ni sibuk buat kerja, takut nak tengok muka Nabi Sulaiman. Sibuk buat kerja, sibuk buat kolam, sibuk buat bangunan-bangunan apa semua ni. Bila lagu tu, bila mana Nabi Sulaiman wafat pada usia lebih 50 tahun, lebih 50 tahun ni, kemudian tak sedar bahawa Nabi Sulaiman wafat atas singgasana dia. Sedar bila? Sedar ketika mana tongkat disebut dalam Al-Quran, tongkat hak dipegang oleh Nabi Musa tu, Nabi Sulaiman tu hancur dimakan oleh anak-anak. Bila patah tongkat tu, rebuh Nabi Sulaiman, jasad Nabi-Nabi ni tak hancur. Jasad Nabi-Nabi tak hancur, barulah jin-jin tu sedar bahawa Nabi Sulaiman wafat. Dengan makna jin-jin ni dia tak tahu kau gaib. Hatta Nabi Sulaiman wafat pun dia tak tahu. Jadi kemudian bila wafat tu baru sedar, baru jin tu berhenti buat kerja apa semua. Kerana apa? Takut kepada Nabi Sulaiman. Kemudian dan bahawasanya masa di antara Nabi Sulaiman dan di antara beranak, dengan makna lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1700 tahun. Nabi Sulaiman dan juga Nabi Muhammad 1700 tahun. Dan bahawasanya masa hidup Nabi Ayub itu 63 tahun. Ini usia Nabi Ayub serupa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam 63 tahun. Ini juga keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam.
Dan bahawasanya masa kena bala Nabi Allah Ayub itu 7 tahun. Maknanya kena diuji oleh Allah Ta'ala dengan penyakit dia tu sebanyak 7 tahun kena uji oleh Allah Ta'ala. Satu ketika iblis mari kepada Nabi Ayub, iblis royak kepada Allah Ta'ala, Nabi Ayub ni, Nabi Ayub ni orang yang kaya, Nabi yang kaya, banyak harta, dengan rumah, dengan anak-anak dia, dengan isteri dia, apa semua. Kemudian iblis ni royak kepada Allah, dia kata Nabi Ayub ni beribadah kepada engkau kerana dia kaya, kerana dia banyak harta, dia ada anak-anak, dia ada rumah, dia ada segala, mudah untuk dia beribadah kerana dia ada harta. Jadi Allah Ta'ala kata tidak. Nak tengok, maknanya nak uji Nabi Ayub tu, kerana iblis tu tak percaya. Jadi Allah Ta'ala tarik, anak dia mati, rumah dia runtuh, anak dia mati, harta dia habis. Akhir sekali tetap Nabi Ayub ni beribadah kepada Allah. Lepas tu Allah Ta'ala ganti anak dia, ganti isteri, mana dengan isteri dia apa semua, ganti harta dia. Ini kisah Nabi Ayub diuji oleh Allah Ta'ala selama 7 tahun. Bukan setahun dua, 7 tahun diuji oleh Allah Ta'ala. Tu kisah Nabi-Nabi disebut dalam kitab mana ni? Dalam kitab Tahbir oleh Imam Suyuti. Jadi kisah ni disebut oleh Imam Suyuti dalam kitab At-Tahbir. Kemudian kita sambung lagi, itu kisah Nabi-Nabi secara umum. Jadi lebih kurang di antara Nabi Adam sampai kepada sekarang ni lebih kurang di antara 7,000 hingga 8,000 tahun antara tu. Maknanya Nabi Adam itu semua tu lebih kurang 7,000 hingga 8,000 tahun usia manusia ada atas muka dunia ni. Nak banding dengan usia dunia ni 4.5 bilion. 4.5 bilion tahun usia dunia yang kita duduk ni. Kenyataan dalil-dalil di atas keadaan dunia ini binasa. Dengan makna dalil bahawa dunia ini akan kiamat. Hak boleh akal kita memikir. Hai ikhwan muslimin, wahai saudara-saudara muslimin, hendaklah kita mengambil tahu akan beberapa perbahasan daripada umur dunia supaya sedar diri kita akan bahawasanya dunia ini sedang hampir hendak runtuh dan binasa, nak sampai kepada kiamat. Kerana tiap-tiap yang baru itu binasa berlaku. Tak ada hak kekal atas muka dunia ni. Segala perkara yang baru pasti binasa. Hak lama-lama kau buruk, kau lama kau buruk, lepas tu rosak, lepas tu binasa. Termasuk tubuh kita. Dulu kita kecil, dulu kita segar, dulu kita sihat. Dulu kita tidak beruban. Siapa masuk mari nyakit, tubuh pun torok dah, tubuh keduk dah, muka pun keduk dah. Masa kita zaman muda lagu mana, masa kita zaman sekolah lagu mana, masa kita maknanya lama-lama kau buruk, kau lama kau lemah. Itu sifat dunia, sifat perkara yang ada atas dunia. Sedangkan Allah Ta'ala zat dia tidak berubah dan juga segala sifat-sifat dia tidak berubah. Tu Tuhan. Tuhan dulu lagu tu tak berubah sifat dia, zat dia. Sekarang ni tidak berubah, akhir datang pun sedikit pun tidak berubah. Berubah ni daripada tak ada kepada ada, daripada baru kepada buruk, daripada hidup kepada mati. Semua ni sifat-sifat makhluk. Itu kita belajar dalam akidah. Jadi sifat Tuhan tidak berubah. Jadi dunia ni kita tengok sentiasa berubah. Hak lama, hak baru jadi buruk, hak baru jadi kau lama, kau tak, kau lama, kau lemah. Begitu juga alam ini siapa masuk akan berlaku kiamat. Yang baharu itu binasa berlaku, melainkan Allah Ta'ala jua, kerana firman Allah Ta'ala kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu akan binasa kecuali wajah. Wajah bukan dengan mana Allah Ta'ala ada muka, tidak. Wajah dengan mana zat Allah Ta'ala yang kekal. Artinya tiap-tiap sesuatu itu binasa melainkan zat Allah. Jadi wajah dengan mana zat Allah Ta'ala yang kekal. Maka difahamkan daripada ayat ini bahawasanya selain daripada zat Allah Ta'ala binasa berlaku, daripada segala langit dan barang di dalamnya, daripada matahari, matahari hancur disebut dalam Al-Quran, bulan ko, matahari, bulan, segala bintang-bintang dan lain-lainnya. Mana segala bila berlaku kiamat segala ni hancur. Dan daripada segala bumi dan juga barang di dalamnya, kecuali kalau kita belajar akidah ada 10 perkara yang Allah Ta'ala kekal. Makhluk dia yang 10 perkara yang Allah Ta'ala kekal. Kalau makhluk hak bernyawa, Allah Ta'ala wayak kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap hak bernyawa pasti akan rasa mati. Maknanya setiap hak bernyawa, kita manusia, binatang, semut ko, cicak ko, gapo, hak binatang semua ni akan binasa. Malaikat, jin, iblis, hatta malaikat maut sendiri akan mati, merasai kematian. Kenapa? Bernyawa. Ada nyawa pasti mati. Dan ada 10 makhluk hak tak binasa,
iaitu yang pertama pada diri kita ni ruh kita. Ruh kita Allah Ta'ala cipta dulu sebelum jasad kita ada ni, dan ruh kita kekal. Walaupun jasad kita binasa selepas kita mati, ruh kita bila dibangkitkan semula pada hari kiamat, ruh kita akan cari jasad kita. Bangkit semula jasad kita ni, akan ruh masuk dalam jasad. Itu yang pertama. Yang kedua, ajbuz zanab, dipanggil ajbuz zanab, tulis ekor. Tulis hok ujung sekali. Tulis belakang kita ni, tulis belakang ujung sekali dipanggil tulis ekor. Tulis ekor hok kecil sekali, hok tu tidak hancur. Berlakulah lagu mana, terbakar kau duduk dalam tanah, kau duduk mana kau, itu tidak akan hancur, disebut dalam hadis. Jadi itulah seperti mana, seperti biji benih. Bila hari kiamat, bila berlaku hari kebangkitan, Allah Ta'ala bangkit semula tubuh kita. Jadi semula, jadi tubuh dan ruh akan masuk. Hak tu tak hancur. Yang ketiga iaitu jasad Nabi-Nabi. Jasad mana-mana Nabi-Nabi tidak hancur. Dan juga jasad orang yang mati syahid. Orang yang benar-benar mati syahid di sisi Allah Ta'ala, jasad dia tidak hancur. Kemudian, hak tu hak atas muka dunia ni. Kemudian, hak ada atas langit, iaitu arash, makhluk Allah Ta'ala, hak paling besar. Hak kecil sikit, kursi. Kemudian lauh, qalam, lauh mahfuz, dan juga qalam, dan juga syurga, dan juga neraka. Itu tak hancur. Ada mula tapi tak hancur. Hak lain semua, langit ko, malaikat ko, bumi ko, semua hancur. Semua binasa. Jadi itu 10 perkara hak tidak binasa. Ada juga berlaku orang yang menghafal Al-Quran, wali-wali Allah, alim ulama ko, orang-orang soleh, jasad dia tak hancur. Bila digali balik, jasad dia tak hancur. Itu tidak sebagai pasti. Mana tidak sebagai pasti, nak kata orang soleh pasti tak hancur, tidak boleh nak kata lagu. Orang yang ngapa aku pasti tak hancur, tidak. Tapi kalau Allah Ta'ala nak tunjuk, Allah Ta'ala nak beri kemuliaan, boleh. Orang soleh, wali-wali Allah, alim ulama, orang ngapa aku jasad dia tidak hancur juga. Tapi itu bukan sebagai tetap lagu tu, tidak. Itu atas kehendak Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala nak beri kemuliaan kepada mereka. Kemudian segala bintang dan lainnya, dan daripada segala bumi dan barang di dalamnya, dan segala bukit-bukit, kayu, batu, manusia, jin dan lainnya, maka sekalian tersebut itu binasa berlaku apabila habis masanya yang dihadkan dia. Siapa masa, siapa aja kita, siapa aja bumi ni ada ajar dia. Segala benda ni ada ajar dia. Bila siapa ajar dia, binasalah. Yang disekatkannya oleh Tuhan, bandingan dikata rumah batu, maka disekatkan akan dia oleh ahli siasah. Ahli siasah dengan ahli KJA hingga 100 tahun contoh. Rumah lama dah rumah tu. Kita tengok makna satu masa bila berlaku pembangunan, rumah lama-lama dibinasakan, buat rumah baru, buat bangunan baru. Makna kalau biar rumah 100 tahun daripada rumah kayu kau, lama-lama binasa sendiri, runtuh sendiri, kayu pun repuk sendiri. Maka disekatkan akannya oleh ahli siasah hingga 100 tahun jua. Begitu juga umur dunia ini pun disekatkan oleh Allah Ta'ala dengan masa umur 7,000 tahun lebih kurang. Makna di antara 7,000 hingga 8,000 tahun. Ni kajian setengah-setengah ulama. Maka apabila habis masanya binasalah ia dengan berdiri kiamat. Kita sambung lagi. Hai sekalian ikhwan muslimin, hendaklah kita mengambil ingat dan sedarkan diri kita akan bahawa dunia ini sangatlah hampir hendak runtuh dan roboh. Jadi kena kenal alamat dia. Kita ni duduk di zaman mana? Bermula daripada zaman Nabi Muhammad SAW, sebelum tu jauh lagi. Nabi Adam, Idris, nak sapa kepada Muhammad Nabi akhir zaman ni, nak sapa kita kepada kita betul-betul akhir zaman ni, nak sapa situ kita duduk di zaman mana. Jadi kita kena ingat juga bahawa kita ni berada di akhir zaman, akan bahawasanya dunia ini sangatlah hampir hendak runtuh dan robohnya. Maka tidak sayugia pada masa ini melainkan berlumba-lumba kita dengan mencarikan kemegahan pada hari akhirat. Jadi jangan kita lupa bahawa dunia hak kita duduk hari ini satu masa akan berlaku kiamat. Jadi hak sungguh, hak mulia, hak megah, hak hebat sungguh bukan duduk atas dunia, tidak, tapi kemegahan, kemuliaan, kemewahan, makna segala perkara yang Allah cedek untuk manusia yang beriman di akhirat yang kekal, akhirat yang kekal, yang tidak kiamat selama-lama, tak ada dah kiamat di akhirat. Iaitulah berlumba-lumba dengan membanyakkan ilmu agama. Jadi paling kurang untuk kita dapat akhirat tu kena ada ilmu agama. Sebagaimana kalau kita nak dapat dunia,
Nak dapat dunia ni dengan ilmu. Kita ada ilmu tu, kita ada ilmu ni, ilmu atas dunia ni, mulia kita atas muka dunia ni, hebat kita atas muka dunia ni, boleh kerja dengan baik atas muka dunia ni. Begitu juga kita nak dapat kemuliaan di akhirat, kena ada ilmu agama. Kerana amal ibadah kita tak lepas daripada nak kita beramal banyak, nak sah amal ibadah kita tak lepas daripada ilmu agama. Jadi kita nak mulia atas muka dunia ni, nak anak-anak kita mulia atas muka dunia ni, kita suruh belajar, kita ajak atas belajar sekolah, sampai sekolah rendah, sekolah menengah, sampai universiti, kita belajar tinggi-tinggi. Kenapa? Nak kemuliaan dunia, nak boleh hidup atas muka dunia. Begitu juga kita di akhirat, nak boleh kita megah di akhirat, kita mulia di akhirat, kita dapat kedudukan yang tinggi di akhirat, kita senang di akhirat, tak lepas daripada kita kena ada ilmu agama dan membanyakkan amal ibadah. Jadi selain daripada ilmu agama kita ada, amal ibadah juga kita ada. Maka janganlah kita mengikut akan segala perangai orang-orang kafir. Orang kafir semata-mata hidup atas muka dunia ni, hidup sekali ni je, tak ada dah hidup lepas mati, tak ada. Hak ni lah hak mereka sungguh menang, sungguh menang cari harta. Bukan salah kita cari harta, tidak. Kerana harta rezeki kita cari itu untuk kita guna untuk amal ibadah kita, untuk kita mendapatkan ilmu agama. Jadi kita guna harta dunia, segala rezeki Allah Ta'ala beri untuk kita tambah ilmu agama kita, untuk kita tambah amal ibadah kita, untuk mempermudahkan segala urusan kita, nak cari berkenaan dengan pahala yang Allah Ta'ala sedia. Tapi orang kafir usaha sungguh siang malam duk cari harta dunia ni semata-mata untuk dunia, tak ada ingat berkenaan dengan akhirat, tak ada ingat berkenaan dengan kiamat, tak ada berkenaan dengan kita ni satu masa akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, segala amalan kita akan dihisap. Jadi dia kata sini, janganlah kita mengikut akan segala perangai orang-orang kafir, iaitu berlumba-lumba mereka itu dengan berhadap kepada dunia, yakni semata-mata kepada dunia sama sekali, dan dengan membelakangkan sama sekali negeri akhirat. Kerana bagi mereka ni tak ada akhirat, semata-mata senang ni atas muka dunia. Sebagaimana Nabi SAW sebut, ad-dunya sijnul mu'min, dunia ni adalah penjara bagi orang kafir. Senang mana kita atas muka dunia ni, nak banding senang akhirat, seolah-olah kita duduk dalam penjara. Mana kita duduk atas muka dunia ni seolah-olah kita duduk di penjara, nak banding senang di akhirat. Tapi orang kafir, azab dia di akhirat tu seolah-olah dunia ni lah syurga dia, kerana azab dia di akhirat. Kemudian kerana tidak tahu mereka itu akan dunia ni ada kiamat. Orang kafir lagu tu, tak ada kiamat, lepas hari-hari, lepas hari-hari, lepas cari harta, semata-mata lagu tu, semata-mata hidup, semata-mata ada anak, ada isteri, ada rumah, ada kereta mana, semata-mata dunia. Tak ingat bahawa satu masa bila mereka mati akan dibangkitkan semula, satu masa ada berlaku kiamat. Bahkan i'tiqad mereka itu akan bahawa dunia ini kekal selama-lama, lepas hari-hari, lepas hari-hari. Sebab itulah mereka orang-orang kafir semakin akhir zaman semakin suka dan seronok dengan mengambil kemegahan. Makna semakin akhir zaman semakin Allah Ta'ala tunjuk dunia ni, semakin akhir zaman semakin Allah Ta'ala beri dunia bukan kepada umat Islam. Allah Ta'ala beri mana zahir kita nampak lo ni atas muka dunia ni nak banding umat Islam dengan orang kafir lebih lagi yang dapat semata-mata dunia, dengan mengambil kemegahan dan kekayaan harta dunia. Maka apabila datang oleh huru-hara kiamat dan zahir segala alamat yang besar, maka barulah tahu mereka itu. Bila sampai alamat-alamat besar, tak sampai lagi. Bila sampai alamat-alamat besar, barulah mereka sedar, barulah mereka tahu dan sedar diri mereka itu akan bahawasanya dunia ini bukan tempat kekal. Dunia kita duduk ni bukan tempat kekal, semata-mata kita singgah nak cari bekal, Jadi segala apa yang Allah Ta'ala beri rezeki kepada kita semata-mata untuk kita bawa bekal, untuk kita pergi jauh lagi, perjalanan kita jauh lagi nak sampai ke dalam syurga. Dan tempat kesukaan, bukan tempat hak kekal dan bukan tempat kesukaan. Mana semata-mata kita nak seronok, kita nak suka atas muka dunia ni, itu bukan perangai orang-orang beriman. Dan seronok dan bukan tempat mengambil kemegahan. Kita nak bangga tahu mana kita hidup 70 tahun, hebat tahu mana kita, lebih tahu mana kita berkenaan dengan ilmu dunia, berkenaan dengan dunia kita ni mati. Bila mati tak ada dah, setahun 2 tahun orang ingat lagi, 3-4 tahun kita ingat dah. Hebat kita, kuasa kita, jawatan kita, kaya kita, nama kita, segala apa hak kita duduk atas muka dunia ni, bila kita mati tak ada dah orang nak ingat. Setahun ingat lagi, 2 tahun tak ada dah. Orang hidup masing-masing. Lagu tu je.
Jadi rugi kita. Hebat kita atas muka dunia ni, tapi rugi kita di akhirat. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ambo baca sebelum ni, al-kayyisu orang hak cerdik mandana nafsah. Orang hak sentiasa ingatkan diri dia, muhasabah diri dia. Lagu mana amal ibadah dia, lagu mana ilmu agama dia, lagu mana bekalan hak dia nak bawa sehari-hari ni, kena dia mikir juga. Bukan semata-mata kita mikir berkenaan dunia kita, tidak. Itu orang cerdik hak sebenar. Kemudian dan tempat kesukaan dan seronok. Mana bukan dunia ni bukan semata-mata tempat kita duk suka, duk seronok, dan bukan tempat mengambil kemegahan. Dan sebenarnya adalah perusahaan manusia. Segala hak hijau kita buat atas muka dunia ni, di dalam dunia ini terbahagi ia kepada 4 bahagi. Ni 4 golongan. Yang pertama, 4 golongan ni menghabiskan mereka itu sekalian masa pada usahakan jalan akhirat. Makna sentiasa pala dia, pemikiran dia, amal dia, segala ni nak cari akhirat. Setiap masa ingat kepada akhirat, setiap masa ingat kepada dosa, ingat kepada pahala, ingat kepada kematian dia. Hak ni orang-orang hak mana seperti nabi-nabi, seperti rasul, tak ada mikir esok nak makan gapo, lusa nak buat gapo, tak ada. Semata-mata mereka ni, pala otak mereka hanya semata-mata ingat kepada Allah, hanya semata-mata ingat kepada akhirat, hanya semata-mata bimbang kepada umat. Bukan bimbang kepada diri dia. Nabi tak bimbang diri dia, bimbang kepada umat. Hak ni semata-mata segala setiap saat ni ingat pada akhirat, jalan akhirat, pada usahakan jalan akhirat dan kemegahan akhirat juga dengan berbanyak amal ibadah mereka itu, kerana yakin mereka itu ada kiamat, yakin bahawa satu masa kita akan mati, yakin bahawa satu masa akan berlaku kiamat. Orang lagu ni semata-mata hidup ni hidup nak cari akhirat, walaupun zahir tubuh duduk atas muka dunia, tapi hati ingat kepada akhirat, hati ingat kepada Allah, hati ingat kepada satu masa kita akan mati. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah riwayat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha, ingat kepada Allah ala kulli ahyani, setiap saat, setiap ketika ingat kepada Allah. Makna setiap masa. Pemikiran Nabi ni walaupun zahir duduk dengan manusia, zahir duduk dengan keluarga, zahir duduk perang, zahir duduk dengan sahabat, zahir duduk mana, tapi hati sentiasa ingat kepada akhirat, ingat kepada Allah Ta'ala. Bahkan Nabi SAW sendiri riwayat, yana tanamu ainayya, kedua mata aku tidur, wala yanamu qalbi, hati aku tidak tidur. Dengan mana sepanjang masa ingat pada akhirat. Inilah golongan yang pertama. Kerana yakin mereka itu ada kiamat dan ada kemegahan di akhirat yang tidak dapat dibandingkan sama sekali dengan kemegahan dunia. Hak ni hak yakin sungguh bahawa akhirat tu lebih, akhirat tu kekal, akhirat nikmat, akhirat tu boleh nak banding dengan dunia. Kita tak nampak. Kalau Allah Ta'ala tunjuk pahala, kita boleh semaya ni, boleh semaya berjemaah, boleh mari mengaji, boleh kita belajar, boleh kita berzikir. Kalau Allah Ta'ala tunjuk, nescaya tak ada hak pergi hijau. Tapi kerana Allah Ta'ala susuk, Allah Ta'ala sembunyi nikmat akhirat, cuma Allah Ta'ala rakyat sikit, syurga lagu ni, neraka lagu ni, hak ni lagu ni, hak ni lagu ni, hak tu hak menambah hati kita untuk buat juga amal ibadah. Tapi kalau Allah Ta'ala tunjuk hak sebenar, nescaya tak ada orang duk hijau, semata-mata ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi kerana Nabi-Nabi ni dia yakin adanya akhirat, adanya syurga, adanya neraka, adanya kematian, adanya nikmat dalam kubur, adanya azab kubur dan sebagainya, mereka ingat. Jadi hak tu hak cari lebih, hak sebenar, hak kekal di sisi Allah Ta'ala, yang tidak dapat dibanding sama sekali dengan kemegahan dunia ini, iaitu awliya Allah. Inilah golongan wali-wali Allah dan nabi-nabi dan juga rasul-rasul, iaitulah dinamakan ahli muqarrabin, golongan yang dekat dengan Allah Ta'ala, yang disebutkan mereka itu di dalam penggal yang kedua dengan panjang perbahasan. Ini akan disebut lepas-lepas ni. Itu golongan yang pertama. Kita tengok sikit lagi. Yang kedua, menghabiskan sekalian masa mereka itu dengan berusaha mencari kehidupan dunia semata-mata. Hak ni dalam kepala tak ada nak ingat mati, tak ada nak ingat ilmu agama, tak ada nak ingat kepada amal ibadah, tak ada nak ingat kepada akhirat, tak ada nak ingat kepada kiamat, tak ada. Urusan itu tak ada. Semata-mata dalam kepala nak hidup atas dunia, nak senang atas dunia, nak seronok atas dunia. Semata-mata ni golongan yang kedua. Berusaha mencari kehidupan dunia semata-mata dan membelakangkan mereka itu daripada usaha dengan akhirat. Tak ada akhirat, tak ada kiamat, mati pun lambat lagi, tak ada dalam kepala, tak ada nak ingat pasal akhirat. Iaitu seperti orang-orang kafir dan setengah daripada orang-orang muslimin. Mana ni golongan orang kafir dan juga setengah daripada orang-orang muslimin yang telah buta, yang telah membuta oleh Allah Ta'ala akan mata hati mereka. Makna mata hati mereka ni semata-mata nampak kepada dunia.
Daripada nampak pandang kemegahan akhirat, tak nampak akhirat, tak nampak lebih akhirat, tak nampak nikmat akhirat, tak nampak pahala akhirat. Kemudian kemegahan di akhirat dan tidak dapat dibanding dengan nisbah kemegahan yang tidak dapat dibanding sama sekali dengan nisbah kemegahan dunia. Kemegahan akhirat mana tak boleh nak banding dengan kemegahan dunia ni. Dan senyata telah nampak mereka itu akan kemegahan dunia jua, seperti sekalian orang-orang kafir yang nampak mereka itu akan kemegahan dunia sahaja. Wal'iyadzu billah. Jadi maka mereka itu tidak tahu sama sekali di atas negeri akhirat dan kemegahan akhirat dan kiamat yang akan datang. Untuk cara dah pasal kiamat ko, pasal akhirat tak ada dah. Maka inilah kebanyakan sifat-sifat anak Adam yang dinamakan ahli shimal, golongan ahli kiri, balasan mereka itu neraka. Maka panjang perbahasan dalam penggal yang kedua. Itu golongan yang kedua. Ada dua golongan lagi, golongan yang mana lebih kepada akhirat. Dunia tak tinggal tapi lebih kepada akhirat. Kita duduk situ pun tak apa dah. Dan ada golongan yang mana akhirat tak tinggal tapi lebih dunia. Dunia tu lebih, akhirat tak tinggal tapi dunia tu lebih. Kita nak kalau boleh akhirat kita lebih dalam keadaan dunia kita tidak tinggal. Itu 4 golongan. Semata-mata akhirat, semata-mata dunia, ada hak lebih kepada dunia dan juga ada hak lebih kepada akhirat. Jadi insya-Allah kita berhenti situ. Wallahu taala alam. Kita baca doa sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi jahi nabiyyikal amin wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.